وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita, amin, insya-Allah. Jadi hari ini kita nak bincang satu topik yang mana ianya sangat yang biasa kita buat dalam kehidupan kita, iaitu banyak bercakap. Ada orang yang PL banyak bercakap ni, lahir-lahir memang dah banyak cakap. Kenapa banyak cakap? Memang dah keturunan saya banyak cakap, Ustaz. Nak buat macam mana? Ya. Memang dah keturunan saya daripada nenek moyang saya, kalau membawang, potong bawang sambil membawang dia. Memang kaki gosip. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam hidup ini memang ada orang yang mana dia ini keturunan dia. Tetapi tak juga ada yang mak ayah dia bisu tapi anak dia ya banyak cakap. Ada yang mak ayahnya pendiam, anaknya banyak cakap. Ada pun, apa pun yang berlaku dalam hidup kita, sama ada kita lahir-lahir memang jenis tabiat suka banyak cakap dan sebagainya, ianya menjadi ujian kepada kita untuk sama-sama kita kembali kepada fitrah. Iaitu apa dia? Iaitu berbuat kebaikan. Kalau kita sedar kita jenis banyak cakap, maka kita tak perlulah kita pergi hospital untuk bisukan mulut kita. Tetapi kita gunakan kemahiran bercakap ini untuk kita bercakap perkara-perkara yang baik. Kalau dah jenis memang suka cakap, banyak cakap, ya, gunakan peluang, ruang, kemampuan bercakap itu untuk berkata perkataan yang baik. Di dalam kitab 20 sifat hati ini menyebut banyak bercakap itu suatu sifat yang tercela. Bila banyak bercakap akan terkeluar dari mulutnya perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia itu menyebabkan gelapnya hati, malahan membawa kepada matinya hati. Hadirin sekalian, orang yang banyak cakap perkara yang sia-sia ini akhirnya akan menggelapkan hatinya, menyebabkan hatinya menjadi keras. Sebab itu anak-anak kita bila kita suruh dia jadi payah nak dengar cakap, hatinya dah keras. Kerana apa dia? Kerana banyak cakap. Hari ini bercakap tak semestinya guna mulut. Hari ini cakap menggunakan telefon. Sekarang zaman milenium, zaman generasi Y, zaman globalisasi, zaman maju sekarang, orang dah tak banyak bercakap di warung-warung depan. Walaupun jom kita pergi Medang, semua bercakap dekat WhatsApp. Betul tak? Duduk depan-depan je. Ya. Hari ini bercakap, bergosip guna WhatsApp, guna Instagram, guna Facebook. Cara tu untuk sampaikan sesuatu itu dah guna metod yang berbeza pula, tapi benda yang sama, bercakap juga, cuma bercakap melalui tulisan, bercakap melalui WhatsApp. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nasa alai manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tiada yang menyebabkan manusia tersembam atas muka mereka ke dalam neraka melainkan dosa yang dihasilkan oleh lidah mereka. Hadirin sekalian, lidah kita ini lembut, tetapi dia lebih tajam daripada pedang. Ya, kalau bunuh orang sakit, tetapi lidah ni kadang-kadang lebih pedih. Ya, misalnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya, orang yang mana misalnya ni kita nanti nak Ramadan, lepas tu nak raya. Mulut-mulut orang tua-tua biasa dah kahwin ke belum? Dah 40 dah tak kahwin lagi ke? Kecil hati orang tu kan. Tahu-tahu bunuh diri dah, mati dah orang tu. Nampak dah? Sebab itu mulut lebih tajam daripada pedang. Tak bunuh orang, tapi cakap tu menyebabkan orang tu stres, balik rumah bunuh diri misalnya.
Yang dah kahwin, dia tanya pula, bila nak ada anak dah 10 tahun, kahwin tak ada anak ni. Ya, dah pula bunuh diri pula, nampak tak? Sebab itu bahayanya perkataan. Mungkin hadirin sekalian, setengah orang boleh terima, tapi kebanyakan daripada di antara kita ini, lebih-lebih lagi orang Melayu, dia mudah touching. Orang Melayu bukan macam orang Arab. Orang Arab dia sumpah seranah ni biasa je. Ya, tapi kalau dia bergaduh kat situ, selesai. Orang Melayu tak. Bila orang kata, dia simpan, diam, tahu-tahu sihir. Ya. Tahu-tahu apa dia? Tahu-tahu dia pergi jumpa bomoh lah apa semua. Kalau tak puas hati macam tu, dia bakar rumah diam-diam ke. Tu hati-hati mulut. Lepas tu hadirin sekalian, di kampung saya, di tempat saya dulu, ada berlaku kes pembunuhan. Disebabkan apa dia? Mula-mula makan di masjid surau lepas kuliah, ya, makan. Ya. Cuma sebab perkataan saja. Masa kat dulang tu menyebabkan tak puas hati dan akhirnya apa dia? Akhirnya berlakulah pembunuhan. Yang kejam disebabkan hanya kata-kata, hanya disebabkan mulut. Sebab itu hadirin sekalian, mulut ni jaga-jaga. Ya, kerana apa dia? Kita bimbang. Ya, kerana mulut badan binasa. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka ada perkara yang kita perlu jaga dan ada perlunya mulut ini untuk kita gunakan. Apa yang kita perlu jaga hadirin yang dirahmati Allah sekalian? Jangan sebut kebaikan diri kita dan keluarga di hadapan masyarakat. Banyak mana kebaikan kita yang telah kita buat, jangan kita sebut-sebut di khalayak ramai. Jangan kita cerita-cerita pada orang. Kerana apa dia? Dia akan menyebabkan orang hasad dengan kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, akan menimbulkan ujub dan riak. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dan ujub dan riak ini merupakan satu perkara yang dinamakan sebagai syirik khafi, syirik kecil yang sangat bahaya. Ya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Saya percaya dan yakin bahawa semua orang yang lahir atas muka bumi Allah Ta'ala ini mempunyai kelebihan tertentu. Ada orang kelebihan anak ramai. Boleh buat 2 tim bola. Ada orang dia kelebihan banyak duit. Ada orang dia kelebihan pandai bercakap. Ada orang dia kelebihan anak dia semua berjaya, straight SPM. Ya, 5 orang semua masuk universiti. Sambung master PhD hebat. Ya, jangan kita terlalu mencerita kelebihan kita kepada orang yang akan menyebabkan binasa kepada diri kita, binasa amal kita misalnya. Kita pergi umrah 10 kali, jangan kita bangga-bangga cerita pada orang. Tuan Haji dah pergi umrah belum? Belum. Apalah Tuan Haji kedekut tak hidung masin. Ya, duit banyak simpan-simpan. Saya yang tak berduit ni pun boleh pergi umrah ada dia. Saya tak ada duit pun boleh pergi haji dia. Ya, bukan biasa-biasa pergi haji. Saya pergi yang private punya 40,000 punya ada. Allahu akbar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, penat saja amal kita oleh kerana mulut ni terlalu suka sangat nak cakap. Ya. Kalau jumpa kawan ni, mestilah nak bercakap. Maka kita pilihlah percakapan-percakapan yang baik. Jadi macam mana nak bercakap? Kata Imam Syafi'i, jika seseorang hendak berkata, maka hendaklah dia berfikir terlebih dahulu. Jika dia merasa bahawa ucapan tersebut ada mudarat atau dia berasa ragu dengan ucapannya, maka hendaklah dia menahan daripada berbicara. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Imam Syafi'i bagi guideline kepada kita. Nak cakap apa-apa, fikir dulu, fikir. Orang hari ni tak doktor cakap, ya, lagi-lagi orang perempuan biasa. Ya, dia nak luahkan kepada suami dia, sejam bebe duk marah sana marah sini, marah sini, cakap dulu, lepas tu baru fikir. Duduk seorang-seorang sejam dua, kenapalah aku cakap dengan suami aku macam itu? Kenapalah? Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Imam Syafi'i kata apa dia? Bila nak bercakap, fikir dulu. Ya, siapa yang dicakap dulu baru fikir, masalah. Ramai kan di antara kita yang dicakap, lepas tu baru fikir. Dia marah orang, ya, tak tentu hala, mentang-mentang dia bos. Yalah, pekerja kita buat salah. Ya, tapi ada kalanya kita cakap ni, ada kalanya kita nak ajar dia, ada kalanya kita nak memalukan dia. Bila memalukan dia, kita marah, ya, pekerja-pekerja kita di hadapan khalayak ramai. Itu nak memalukan dia, bukan nak bantu dia, bukan nak apa dia, bukan nak bagi ilmu kepada pekerja kita. Kalau niat kita nak bantu dia, kita tarik dia masuk dalam bilik, kita apa dia? Kita slow talk, kita cakap elok-elok. Tapi kalau nak memalukan orang, kata Sayyidina Ali kata apa dia? Orang yang dia ni niat nak memalukan kamu, dia akan apa dia? Dia akan tegur kamu di khalayak ramai.
Ada tak di antara kita ni yang semangat konon-kononnya nak apa dia? Nak bantu member dia konon-kononnya. Ustaz tak betul tu ustaz, tapi di khalayak ramai misalnya. Ya, memalukan ustaz, memalukan orang misalnya. Ada di antara kita. Ya, suka dia nampak salah je, mentang-mentang dia belajar, ya, dia terus nak marah depan, nak tegur depan yang mana khalayak ramai. Kalau kita ikhlas, kita tarik dia, ya, minta maaflah tadi sembahyang tak betul tadi, ya, walaupun kita nampak dia sebenarnya tak betul. Ini kalau boleh satu masjid nak dengar, tuan-tuan nak tahu tak dia ni tadi sembahyang tak betul ni. Itu memalukan ni sekalian, ya. Kadang-kadang percakapan tu perlu, tetapi kadang-kadang kaedah bercakap itu tak betul. Ya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang kedua, jangan sebut keaiban atau keburukan orang lain. Ini bahaya. Ya, kerana apa dia? Kerana setiap percakapan keburukan kita kepada orang lain, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, menyebabkan apa dia? Menyebabkan pahala kita berkurang dan dosa kita bertambah. Siapa yang bercerita tentang keburukan orang lain, menyakiti hati orang lain, akaun pahala dia dengan murah hatinya dia transfer dekat akaun orang yang disakiti. Nampak tak? Kemudian dosa-dosa orang lain pula dia ambil. Disebabkan apa dia? Disebab dengan kata-kata yang kesat, kata-kata yang buruk, mengumpat, memaki, sumpah seranah dan sebagainya. Baik itu hadirin sekalian, siapa yang nak memelihara pahala dia, yang mana dia telah usahakan daripada dia lahir sampai hari ini, kurangkan bercakap. Ataupun sekiranya nak bercakap, hanya bercakap dengan perkara-perkara yang perlu sahaja. Bukannya apa dia? Bukannya main cakap sahaja. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini ramai orang yang dia suka bercakap sampai dah menjadi tabiat. Kalau tak cakap tak boleh. Orang ni hadirin sekalian, kalau dah pergi kenduri kendara, kalau dah PL-nya bergosip, membawang, ya, memang itulah dia kerjanya. Ya, pantang. Habis itu macam mana ustaz? Saya ni nak bermasyarakat. Saya ni nak juga duduk dengan makcik-makcik ni semua. Ya, hadirin sekalian, kita wajib boykot. Ya, wajib boykot kumpulan-kumpulan yang sedang gosip membawang. Minta maaflah puan ya, saya nak ambil posisi kerja tempat lain lah, basuh pinggan lah. Ya, macam tu. Supaya apa dia? Supaya kita tak menyokong sama sekali. Mentang-mentang dengar gosip, duduk sebelah. Betul puan, betul. Saya sokong memang. Mak Limah ni memang perangai macam itu. Memang daripada dulu keturunan dia memang jahat. Ya. Bukan tambah lagi kicap, tambah sos, tambah sedap lagi cerita, tapi kita cuba jauhkan diri kita. Kerana kalau kita pergi kenduri mesti ada geng-geng ni mesti ada. Ya. Ada cerita pesta hari ni? Ada. Ya? Minta maaf lah ya, saya sakit perut nak pergi tandas tu. Buatlah kita pergi, keluar daripada suasana dosa tersebut. Jangan kita menumpang dosa tersebut. Kerana apa dia? Kerana seolah-olah kita bersubahat sama di dalam membicarakan hal-hal keburukan orang lain. Kalau kita ada kekuatan tegur, lagi baik. Kalau tak ada kekuatan, kita keluar. Kerana apa dia? Kerana barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau dia mampu tegur dengan lisan dia, tegur dengan lisan dia. Mampu dengan kuasa, dengan kemampuan dia, sama ada dia ketua keluarga, ketua masyarakat, mampu tegur, mampu. Tak mampu, maka dengan selemah-lemah iman apa dia? Ya, dengan apa dia? Menolak dengan hati dia, jauhkan daripada tempat-tempat maksiat tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yatawakkal li ma baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkalun lahu bil jannah." Siapa yang menjamin bagiku apa yang di antara tempat misai dan janggutnya, yakni mulut atau lidah, dan apa di antara dua kakinya, yakni kemaluan, nescaya aku jamin syurga untuknya. Hadirin dan dirahmati Allah sekalian, siapa yang menjaga di antara misai dan juga janggut, iaitu mulut. Siapa yang boleh jaga mulut dia, kemudian di antara dua pahanya, iaitu kemaluan dia, siapa boleh jaga dua benda ini, maka Rasulullah jamin dia untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Kita hadirin yang dirahmati Allah sekalian, banyak penzinaan berlaku. Ya, banyak orang yang bergosip, tak jaga dua benda ni, dan dua benda inilah yang menyebabkan
orang yang teramai masuk di dalam neraka Allah disebabkan tak menjaga kemaluan dan mulutnya. Ya tu hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana ustaz kalau saya ni memang dah mulut saya tak boleh diam. Mesti kalau bangun je nak cakap aja. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita tukar mulut kita ini dengan apa dia? Dengan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurangkan menyebut nama manusia. Buka aja mata, macam mana si Timah tu perangai dah berubah. Macam mana si buka je mata kita nak sebut nama orang, nak sebut nama itu, nak sebut nama ini. Ya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ulama ajar banyakkan sebut nama Allah berbanding nama makhluk. Siapa yang hari ni daripada pagi sampai ke malam dia banyak sebut nama Allah, maka dia adalah orang yang terbaik di antara kita semua. Siapa yang daripada pagi tadi banyak sebut nama Allah, memuji nama Allah, baca Al-Quran, berzikir, tadarus dan sebagainya, maka dialah orang yang terbaik di antara kita semua. Betul hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tak ada ruang dan peluang, tak ada masa kita nak bergosip sekiranya kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa berzikir, tak ada ruang kita nak gosip, tak ada ruang kita nak bercakap perkara-perkara yang buruk. Orang yang beriman, ya, di antara kita adalah orang yang mana dia banyak menyebut nama Allah berbanding nama-nama manusia. Ya, berbanyak muji Allah berbanding memuji-muji manusia. Ya, kurangkan kita memuji manusia. Kerana pujian kepada manusia menyebabkan apa dia? Menyebabkan punca seseorang itu pergi ke kesesatan. Kita puji orang tu, kamu ni, ya, kamu ni pandailah, kamu ni baguslah, kamu kita puji tinggi-tinggi. Lagi-lagi pujian itu yang tak sepatut, nak bodek pula. Maka dia apa dia? Datang daripada diri dia, ujub. Datang bangga. Nampak tak ucapan kita itu menyebabkan apa dia? Menyebabkan kebinasaan kepada orang yang dipuji. Maka sebab itu kita kurangkan pujian yang kita lemparkan kepada manusia, tetapi kita banyak memuji Allah dan Rasul. Kita ajak manusia kalimah Allah, kita ajak manusia untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kurangkan kepada memuji manusia, kurangkan kepada memuji makhluk. Kerana semua makhluk yang ada di atas muka bumi Allah taala ini semua akan binasa. Cintakan bunga, bungakan layu, cintakan manusiakan pergi. Cinta bunga, puji-puji bunga, bunga harum, bunga indah, akhirnya layu. Cinta manusia, puji-puji manusia, akhirnya akan mati. Maka puji Allah Subhanahu wa taala yang kekal selamanya. Baik, seterusnya hadirin dan dirahmati Allah sekalian, yang kedua, gunakan mulut kita ini untuk banyak perkara akhirat. Ya, hadirin dan dirahmati Allah sekalian, singgah kedai kopi ni tak lain dan tidak bukan cerita pasal tanah. Macam mana engkau punya tanah dah lulus belum? Macam mana engkau punya loan rumah dah lulus belum? Macam mana loan kereta dah lulus belum? Banyak cerita pasal dunia. Sedangkan dunia ini kita akan tinggalkan, hadirin sekalian. Kita sibuk tentang dunia ni, sedangkan hadirin sekalian, 1000 tahun pun kita tak boleh duduk dekat dunia ni. Siapa yang boleh duduk 1000 tahun dekat dunia ni? 100 tahun pun belum tentu. Hadirin nak tahu dah, di akhirat nanti, satu hari akhirat bersamaan 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat bersamaan 1000 tahun dunia. Maknanya dunia ni terlalu singkat, terlalu kejap. Yang kita nak capai akhirat satu hari ni pun, ya, tak mampu kita. Kerana apa dia? Satu hari akhirat bersamaan 1000 dunia. Tapi yang kita banyak sembang di kedai kopi, di warung ni, tentang apa dia? Tentang akhirat. Ada seorang pakcik ni dia jumpa saya dengan penuh tak puas hati. Ustaz, saya tak tahulah kenapa orang-orang ni dekat kedai kopi pun dia nak cerita pasal agama. Saya pelik lah. Nak cerita pasal agama kat masjid lah, dekat masjid. Yang pelik sebenarnya bukan dia, saya lagi pelik. Ya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, perjalanan hidup ini hakikat sebenarnya adalah di akhirat. Di dunia ni kita cuma apa dia? Kita cuma berjalan untuk kita sama-sama untuk sama-sama kita mempersiapkan bekalan-bekalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ramai orang yang mana dia ni takut bimbang cerita pasal kematian. Kenapa ni? Semua orang takut mati. Sebab itu ramai geng-geng basikal, geng-geng pincin berbasikal hari ni. Kenapa? Takut mati. Ya, beli cek kat doktor kan. Oh, ini darah tinggi ni. Kena banyak exercise. Kita pun beli basikal, ya, bersenam. Nak bagi apa dia? Nak bagi lama hidup lah.
Ini yang dirahmati Allah sekalian. Salah ke? Tak salah. Cuma nak bagi tahu dia, ramai orang takut mati. Cerita pasal mati. Janganlah cerita macam itu tak. Cuba ceritalah benda lain kata dia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang yang dia tak senang bila cerita tentang akhirat. Bila cerita tentang kematian, dia tak senang. Sedangkan dengan mengingati mati menyebabkan kita akan berusaha untuk meningkatkan amal kebaikan kita. Tapi kalau dengan banyaknya cerita tentang dunia menyebabkan banyaklah kita menumpukan fokus kita ataupun menumpukan kerja-kerja kita untuk kita selesa di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang beli kereta, berapa lama dia nak duduk dekat kereta dia. Orang yang beli rumah, berapa lama dia nak duduk di rumah dia. Orang yang berharta, berapa banyak harta dia yang dia nak kumpul, yang akhirnya umur 60-70, akhirnya tak boleh buat apa dengan harta dia. Hadirin sekalian, nampak member-member kawan kita yang banyak duit, yang ada juta-juta aset sana sini, tapi sekarang dah terlantar di hospital. Ramai lah, ramai. Nak tanya dengan pakcik-pakcik yang terlantar di hospital tu, nak buat apa dengan duit yang banyak tersebut? Kalau diberi iman, maka dia akan cakap apa dia? Wahai anak-anakku, ambil sikit mana yang mencukupi saja, selebihnya bagi kepada Islam. Maksudnya apa dia? Bagilah dekat sekolah ke, dekat masjid ke, wakafkan untuk masjid ke dan sebagainya. Itu untuk orang yang beriman. Orang yang tak beriman, maka apa dia? Dia simpan harta tersebut, dia mati dalam keadaan meninggalkan apa dia? Meninggalkan dunia dia, dan dunia itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala satu persatu oleh Allah Ta'ala. Menyimpan harta yang banyak dalam keadaan kita mati, Allah soal harta kita satu persatu, jenuh nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dahlah dekat akhirat nanti hadirin sekalian, kita nanti sakaratul maut tu lama. Bila lepas sakaratul maut saja, masuk ke dalam alam kubur pula lama. Diceritakan ada yang sampai 41,000 tahun kita. Ada yang dikatakan sampai 90,000 tahun. Ada yang dikatakan satu soalan kubur itu 1,000 tahun. Ada yang dikatakan masuk sahaja apa dia? Masuk saja alam akhirat, duduk saja di padang mahsyar, kita nak tunggu hari penghisapan 70,000 tahun. 70 tahun. Ada yang kata bila ditanya je satu soalan tanya 1,000 tahun pun ada. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, nak bagi tahu akhirat ini lagi lama yang perlu kita tumpu dan fokuskan untuk persiapan kita di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ramai masyarakat hari ini yang dia tidak menumpukan fokus dalam hidupnya untuk akhirat. Biarlah kita mencari rezeki untuk akhirat. Ustaz, takkan cerita pasal akhirat je. Kita dekat dunia sekarang ni. Saya kerja hari-hari ni nak cari nafkah untuk anak isteri, boleh bayar sewa, boleh bayar sewa kereta, sewa rumah, duduk kat dunia. Cakap pasal dunia penting juga. Tetapi biarlah percakapan kita tentang dunia ini yang boleh membawa kita sahamnya, membawa jambatan tersebut menuju akhirat. Macam mana? Dengan kita bekerja kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cari rezeki halal kerana Allah Ta'ala, maka kita buat dunia tetapi kita dapat akhirat. Berbeza orang yang hanya menumpukan dunia, meletakkan fokus dia hanya dunia, yang mana apa dia? Dia langsung tak persiapkan hari akhirat. Maksudnya apa dia? Bila bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia boleh relax dulu dekat rumah. Dia tak datang masjid misalnya. Dia rasa hidup dia lama, dia rasa dia dah tak perlukan Allah, lebih-lebih lagi Allah beri nikmat yang banyak dalam hidup dia. Bila dia dah senang, mulalah dia apa dia? Buat apa dah pergi masjid, dah senang dah. Dulu masa susah ialah datang masjid minta pada Allah. Sekarang dah senang, tak payah pergi masjid dah. Ramai orang yang dah senang, dia dah lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Banyaklah kita cerita tentang hal kematian kepada sahabat-sahabat kita. Kalau di WhatsApp tu, di Facebook tu, di Instagram, buat status, banyak hari-hari cerita tentang kematian. Sebab apa dia? Sebab kawan-kawan kita yang lain semua cerita pasal dunia. Biarlah ada di antara kita, lebih-lebih lagi ahli-ahli masjid ini, kita banyakkan, sebarkan perkataan yang baik ini, lebih-lebih lagi menjurus tentang akhirat. Kerana apa dia? Kerana berpesan-pesan kepada kebaikan itu merupakan jariah yang baik, yang mana iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, sadaqatun jariyah au ilmu yuntafa'um bihi au waladin salih yad'ulah. Mati je kita ini, kita nak tinggalkan bekalan-bekalan yang boleh bawa ke akhirat. Iaitu apa dia? Sedekah jariyah. Berkata yang baik merupakan sedekah. Au ilmu yuntafa'um bihi, ataupun ilmu-ilmu yang kita manfaatkan. Yang mana orang lain guna ilmu tersebut dimanfaatkan pula pada generasi yang akan datang.
Kita tinggalkan status-status di Facebook kita, mati sahaja kita kan, orang akan cari siapa dia ni. Ahmad bin Dollah, search kat Facebook Ahmad bin Dollah. Tengok status-status terakhir dia misalnya. Allahu Akbar, semua cerita tentang kematian. Allahu Akbar, semua cerita tentang kebaikan. Orang lain ambil kebaikan demi kebaikan disebabkan status-status kita di Facebook, di Instagram, di WhatsApp dan sebagainya. Tapi kalau kita berkata dengan yang buruk di wall-wall Facebook, di Instagram, di WhatsApp dan sebagainya, mati je kita tengok Allahu Akbar. Apalah nasib dia dalam kubur sekarang ni, dalam keadaan dia mati ni, dalam keadaan kita penuh dengan wall di Facebook, di WhatsApp dia, di Instagram dia dengan caci maki, sumpah seranah dan sebagainya. Nauzubillahi min zalik. Lepas tu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tak rugi orang yang berkata-kata yang baik di mana-mana sekalipun, lebih-lebih lagi di media sosial. Ada di antara kita yang duduk diam je, tapi di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, macam-macam sumpah seranah, maki dan sebagainya. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu, wa man kathurat dhunubuhu fannaru aula bihi." Riwayat Abi Naim. Yang bermaksud, sesiapa yang banyak bercakap, banyaklah tersalahnya. Sesiapa yang banyak salahnya, banyaklah dosanya. Maka siapa yang banyak dosanya, nerakalah tempat yang layak baginya. Bila banyak cakap, confirm banyak salah, banyak tersasul. Ya, bila banyak salah, banyaklah dosanya. Bila banyak dosanya, maka tempat yang layak baginya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya, disebutkan di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu berkata sesuatu yang tak ada pengetahuan ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya, bila kita banyak cakap ni, lebih-lebih lagi di luar ilmu kita, maka akan terselah kebodohan diri kita. Ada kan di antara member-member kita suka sangat cakap, yang dia tak tahu pun nak cakap juga, maka dia telah free menunjukkan kebodohan dia kepada orang lain. Ya, ramai orang cakap tu bila bodoh simpan-simpan sikit buat anak cucu, jangan ditunjukkan kepada masyarakat. Bila tak tahu lebih baik diam. Ada di antara kita yang dia jenis suka bercakap. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, ada beberapa perkara yang dilarang dalam Islam. Ya, lebih-lebih lagi cenderung yang bercakap ni apa dia? Mengeluh. Kurangkan kita mengeluh. Banyakkan mengeluh kepada amalan kita. Ya Allah, aku ni banyak lagi amalan yang aku belum buat. Ya Allah, aku ni banyak lagi taubat-taubat yang aku belum buat. Mengeluh tu tak apa. Bukan mengeluh, ya Allah, yang orang lain semua dah ada motosikal, ya Allah, bila aku nak ada motosikal. Ya Allah, bukannya mengeluh tentang apa dia? Tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi banyakkan bersyukur. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jangan banyakkan apa dia? Jangan banyakkan su'uzzan. Ya, berburuk sangka kepada orang lain. Orang ni kadang-kadang dia banyak cakap kerana apa dia? Kerana banyak sangka buruk kepada orang. Bila duduk je di warung-warung misalnya, bila hati kita busuk, hadirin sekalian, keluar rumah je, nampak je pelam jiran masuk ke rumah kita misalnya, ya, orang ni tak reti-reti ke? Ya, nak bercantas pokok dia sampai dahan-dahan masuk rumah kita. Nanti siapa yang nak sapu ni? Ya, hati bila dah busuk ni, mulut kita mudah bercakap yang bukan-bukan. Ya, bila kita nampak, bila kita keluar rumah, nampak orang naik laju je, orang ni nak mati ke apa? Padahal tak tahu isteri mengandung ke dan sebagainya. Hati yang busuk ni menyebabkan mudah je kata-kata tu, laser mulut tu, laser. Bila nampak je orang gemuk ni, salam je, banyak dong kau makan ni hari-hari. Terus menyakitkan hati orang. Betul hadirin yang dirahmati Allah sekalian, setiap ucapan kita datang daripada hati. Bersihnya hati seseorang, maka apa dia? Akan keluar daripada mulutnya benda-benda yang bersih, benda-benda yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Takutlah kamu akan neraka Allah Taala dengan kamu apa dia? Dengan kamu sedekah walaupun sebahagian biji kurma. Sekiranya kamu tidak mampu, maka hendaklah kamu bercakap dengan perkataan yang baik. Rasulullah kata, kamu ni semua takutlah dengan api neraka. Dengan apa ya? Dengan infak dan sedekah. Kalau tak mampu infak sedekah, maka berkata-katalah dengan perkataan yang baik.
Ramai di antara kita yang mana dia ini menggunakan mulut dia ini untuk apa dia? Untuk menyakiti hati orang lain. Ya, tak kisah di mana-mana kita kena berjaga-jaga. Siapa yang tak nak dia disakiti, jangan menyakiti. Siapa yang tak nak orang mengumpat dia, jangan mengumpat orang. Hadirin nak tahu tak? Berapa banyak kita mengumpat orang, berapa banyak itulah orang akan mengumpat kita. Kita tahu tak? Tak tahu kan? Jadi siapa yang tak nak dirinya diumpat oleh orang, jangan mengumpat orang. Kenapa dia? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ya, sesuatu perkara itu adalah disebabkan perbuatan di antara kita, perbuatan diri kita juga. Ya, maknanya apa dia? Apa yang berlaku dalam diri kita ni sebenarnya adalah disebabkan kesilapan diri kita sendiri. Ya, kalau orang banyak mengumpat dengan kita, muhasabahlah diri kita. Mungkin kita sebelum ni banyak menyumpat kepada orang. Ya, sebab itulah orang umpat juga kepada kita. Ya, sebab itu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya, siapa yang tak nak dia orang kata pasal dia, kata yang buruk-buruk pasal diri dia, hendaklah dia berkata perkataan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ya, orang yang mana dia ini selamat, sejahtera, ya, yang mana dia ini baik, ini siapa dia? Orang yang mana dia menjaga lidahnya dan juga tangannya. Ya, jaga lidahnya daripada apa dia? Daripada menyakiti orang. Jaga tangannya daripada apa dia? Daripada membuat kekerasan kepada sesiapa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, Tuan Pengarang ni sebut, pada ketika hendak bercakap perkara yang sia-sia, tidak berfaedah, hendaklah difikir bahawa jika kita menyebut akan sedemikian, maka Allah Ta'ala akan murka kita. Ya, maka hendaklah kita berzikir, berselawat, beristighfar, bertahlil, bertahmid dan bertakdis, berdoa dan sebagainya. Banyakkan berzikir, banyakkan sembahyang, banyakkan beristighfar, banyakkan bertahlil. Ya, la ilaha illallah, memuji Allah, bertakdis, dengan mensucikan diri kita, berdoa dan sebagainya. Karena ulama sebut kita akan dimatikan ikut apa yang biasa kita buat. Biasa kita buat apa dia? Biasa kita gosip, bimbang kita mati masa tengah gosip. Kalau kita biasa mengaji, baca Al-Quran, mati ketika mengaji. Biasa tinggal sembahyang, bimbang mati tinggal sembahyang. Sebelum ni ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan meninggal sembahyang. Ya, maknya dah kejut dah, tapi tak bangun. Lah mati dalam keadaan meninggalkan sembahyang. Hadirin nak tahu tak, siksaan orang yang mati dalam keadaan meninggalkan sembahyang ini, dia mati dalam keadaan hina, haus dan juga lapar. Haus sampai bila? Seluruh lautan sekiranya diberi minum kepada orang yang meninggalkan sembahyang ini, maka tak akan hilang dahaga tersebut. Allahu Akbar. Betul hadirin dan dirahmati Allah sekalian, ada anak pesan, bang dah sembahyang belum? Kamu tahu tak, kalau kamu mati sekarang ni dalam keadaan kamu meninggalkan sembahyang, kamu akan haus selama-lamanya dekat akhirat nanti. Dalam keadaan satu lautan pun diberi minum kepada kamu, takkan hilang haus tersebut. Pesan pada anak kita. Pesan pada anak kita, nak tahu tak? Itu baru di sakaratul maut. Itu belum lagi dalam kubur. Dalam kubur kamu akan jadi sempit, tulang rusuk kamu akan disatukan oleh Allah. Lalu kubur kamu akan menjadi kawah di antara kawah-kawah api neraka Allah, dan kamu akan ditemani dengan ular yang dinamakan Syuja'ul Aqra, yang mana bisanya lebih bisa daripada segala haiwan yang ada ini. Setitis bisa Syuja'ul Aqra jatuh ke bumi, maka tak ada satu tumbuhan pun yang akan tumbuh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pesan pada anak kita, berpesan-pesan kepada kebaikan. Ya, ada 6 pula siksaan di dunia untuk orang yang tinggal sembahyang. Antaranya mukanya tidak bercahaya, muka tak ada nur. Ya, kemudian walaupun dia duduk di bawah lampu misalnya, duduk bawah lampu dah, tapi bila tak sembahyang tak ada cahaya muka dia. Yang kedua, ya, dibenci oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, tidak ada keberkatan umur bagi dia. Kemudian yang keempat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, orang yang tidak sembahyang ini hidup dalam keadaan keluh kesah. Ya, kemudian yang seterusnya, dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pesan pada anak-anak kita yang meninggalkan sembahyang, pesan kepada kebaikan. Ya, banyak cakap kita, bebel kita ini, mak-mak kita ni biasa banyak bebel. Dia tanya, ustaz, boleh tak saya bebel, banyak cakap dengan anak saya? Saya kalau tak cakap, lagi-lagi anak kita yang dah besar ni, lagi tak cakap, lagi dia naik tocang.
Jadi boleh tak saya bebel? Boleh. Bebel tak ada masalah, benda kebaikan. Habis Ustaz, saya bebel pun dia tak nak dengar, macam mana? Puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah sekalian, hari ni bebel dia tak dengar, besok bila kita dah meninggal dunia, nanti dia akan terkenang seluruh rakaman-rakaman tersebut di memori dia. Lalu dulu mak saya kata macam ini, macam ini, macam ini, yang mungkin akan terkesan pada suatu hari nanti, insya-Allah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita beri laluan kepada azan, insya-Allah. Baik hadirin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung sikit lagi berkenaan tentang sifat buruk, iaitu banyak bercakap, ya. Antara perkara-perkara yang buruk di dalam bercakap ini, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, iaitu berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, mengejek, menyenda-nyenda, berseluruh dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam, dan memuji-muji yang menjadi punca kebinasaan kepada yang dipuji. Adapun yang tidak merosakkan, ianya tidaklah terlarang, begitu juga berseluruh. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk syurga perempuan seperti berseluruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana, ya, Rasulullah juga pernah bergurau terhadap seorang tua, yang mana Rasulullah kata pada dia, tidak akan masuk syurga perempuan yang tua. Lalu menangis makcik tersebut, ya, yang Rasulullah nak maksudkan apa dia, kerana di syurga tak ada orang tua, ya, semua orang muda mati dalam keadaan tua, bila lahir besok dilahirkan semula di akhirat dalam keadaan muda. Rasulullah bergurau juga, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, boleh bergurau, tetapi bukanlah benda yang berbohong.
Ya, Rasulullah tidak pernah berbohong. Kita kadang-kadang gurau dengan kawan kita, tetapi kadang-kadang berbohong. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bahaya benda ni. Ya, kerana pernah berlaku, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita kata kepada orang tersebut, ya, telefon dia kadang-kadang acah-acah kata, kamu nak tahu dah isteri kamu dah mati dia. Gurau. Akhirnya apa dia? Akhirnya suami tersebut bunuh diri. Boleh berlaku dah? Boleh berlaku. Sebab itu kadang-kadang kita ni kena jaga mulut kita daripada nak buat lawak, nak buat joke, nak buat apa dia, nak bergurau boleh, tetapi janganlah benda-benda yang berbohong. Gurauan-gurauan yang betul, gurauan-gurauan yang benar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, termasuk daripada kataan yang buruk itu adalah mengejek, menyenda. Ini masalah kita, masalah anak-anak kita. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, lebih-lebih lagi yang baru nak kenal dunia. Dia tengok kawan-kawan dia muka macam-macam, ada yang ketot, ada yang gedebab, ada yang hidungnya besar, macam-macam. Dekat sekolah tu, saya mengajar kat sekolah-sekolah kadang macam zoo dah. Seorang ni dipanggil penguin, seorang dipanggil lembu, seorang dipanggil kambing, seorang dipanggil muka macam tikus, muka macam kucing. Hadirin dan dirahmati Allah sekalian, mulut ini menyebabkan mengguris hati anak-anak. Sampai jumpa saya, ustaz, anak saya nak berhenti sekolah. Kenapa? Dia kena ejek dekat sekolah, dia panggil gajah, ada dipanggil cicak kobeng, kurus kering, cicak kobeng. Mulut ini menyebabkan apa dia? Menyebabkan boleh tergurisnya hati masyarakat. Kita pesan pada anak kita, kamu pergi sekolah jangan ejek-ejek kawan. Jaga mulut, jaga tingkah laku. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mak ayah merupakan role model, contoh terbaik kepada seorang anak. Kadang-kadang mak ayah banyak meletih, banyak cakap, tapi mak ayah tak buat. Itu yang anak-anak tak jadi. Ya, saya ada ceramah di mana-mana, banyak tempat di sekolah-sekolah, yang mana anak dia tak sembahyang, bila tanya kenapa tak sembahyang, ayah saya pun tak sembahyang. Ada juga mak ayah yang mengeluh. Ya, dia kata pada saya dah suruh anak saya sembahyang. Anak saya boleh cakap pula, ayah dah sembahyang ke belum? Nampak? Itu pentingnya mak ayah kena sembahyang dulu. Ajak anak pergi masjid. Ya, kadang-kadang kita suruh, kita tahu sembahyang tu wajib, kita pun rasa malas. Oleh kata anak kita ni, dia belum besar lagi, mudah kita nak suruh, kita pun suruh je. Kita tak sembahyang, tapi suruh anak kita sembahyang. Kamu dah sembahyang belum? Pergi sembahyang. Anak kita pun, ayah dah sembahyang ke belum? Nampak tak? Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kenapa kamu suruh orang buat baik sedangkan kamu lupa diri kamu? Sedangkan kamu membaca kitab. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu berfikir? Ramai di antara kita yang suruh orang buat baik, dia lupa diri dia. Sedangkan dakwah yang terbaik itu dakwah bil hal. Tunjukkan akhlak yang baik, orang akan ikut, tak perlu cakap banyak. Ada orang cakap banyak, tapi bila dia tak buat, nanti orang akan cakap, dia apa dia? Cakap tak serupa, bikin. Betul tak? Bila kita suruh orang buat baik, tapi sendiri-sendiri tak buat, nanti orang akan gelar kita cakap tak serupa, bikin. Betul? Seolah-olah apa dia? Seolah-olah ketam menyuruh anaknya berjalan lurus. Lepas itu hadirin dan dirahmati Allah sekalian, ibu ayah cerminan yang baik kepada seorang anak. Ya, mana-mana mak ayah yang nak memberi pemberian yang terbaik kepada anak, bukanlah pemberian berupa wang ringgit, bukanlah pemberian harta. Pemberian terbaik seorang ibu ayah kepada seorang anak adalah didikan yang baik. Tak perlu modal yang banyak, tetapi hanya memberi contoh teladan yang baik. Kalau kita nak anak isteri kita menjadi baik, ya, tak perlu cakap banyak pun. Ya, buat benda yang baik, insya-Allah dia akan ikut. Tapi kalau kita cakap banyak pun, tapi kalau kita tak buat, dia tak akan jadi. Boleh jadi, tapi payah, susah sikit. Itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya, ya, berseluruh dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam. Kadang-kadang di antara kita di office, kadang-kadang nak gurau je, tetapi kadang-kadang gurauan-gurauan tersebut menyindir, mengguriskan hati member-member kita. Ada orang yang boleh terima, tapi kebanyakannya orang yang suka mengata orang, yang suka mengejek kawan, dia ni kata orang boleh, tapi orang kata dia tak boleh. Mudah touching terasa. Ada orang jenis ni pun ada. Hadirin dan dirahmati Allah sekalian, ya, cumanya petua bagi orang yang nak ramai kawan, ya, bila orang suka kata kepada kita, kita jangan mudah ambil hati. Maka kita akan ramai kawan.
Tapi kalau sikit-sikit terasa. Kenapa kamu tak pergi kenduri? Tak naklah pergi kenduri. Minggu lepas orang makcik tu kata cimini. Dah terasa dah tak datang kenduri. Kenapa tak pergi masjid? Tak naklah datang masjid. Sebab masa tu baru datang sekali. Orang masjid kata apa dia? Oh, hidup lagi kau. Ingat dah tak ada dah. Lama tak nampak kat masjid. Nampak tak? Mulut tu menyebabkan apa dia? Menyebabkan orang tu sentak tak datang masjid dah. Kenapa tak datang masjid? Ada makcik tu mulut puaka aku tak datang dah. Lepas tu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jaga-jaga mulut kita. Ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Lepas tu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah jadikan mulut kita ini, kita gunakan mulut kita ini untuk perkara-perkara yang baik-baik. Insya-Allah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit itu memberi manfaat kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita jagalah sama-sama mulut kita, kerana lisan kita, mulut kita merupakan apa dia? Merupakan aset yang boleh bawa kita ke syurga ataupun ke neraka. Baik kita gunakan pada jalan yang betul, syurgalah insya-Allah. Kalau kita gunakan pada yang buruk ini, lidah yang lembut ini menyebabkan apa dia? Kita dihumbankan, diseret, lalu disembamkan mulut kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum mengakhiri pertemuan ini, seperti biasa, sesiapa yang nak dapatkan madu boleh dapatkan di belakang sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil asal, hendaklah kita sentiasa dengan madu, bermadu bahaya, maka sentiasalah kita dengan madu, mudah-mudahan jadi syifa. Dan Rasulullah kata siapa yang nak minum minuman syurga, maka apa dia? Maka minumlah madu yang disejukkan. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan di luar sana boleh ambil terlebih dahulu macam biasa. Dekat botol ada nombor akaun, lapang-lapang boleh transfer insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama tadah tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesian kat kami, dosa-dosa kami menggunung banyak ya Allah. Sudilah ampun dosa-dosa kami yang menggunung ini ya Allah. Kalau kami meninggal malam ni ya Allah, kalau kami meninggal hari ni ya Allah, kami bimbang kami tak lepas ya Allah. Kami bimbang kami dihumban dalam neraka-Mu ya Allah, disebabkan banyak lagi dosa-dosa kami yang menggunung yang belum diampunkan ya Allah. Ya Allah, justru itu kasihanilah kami, rahmatilah kami, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Kami sebagai ibu dan ayah ya Allah, kepada anak-anak kami ya Allah, banyaknya silap kami dalam mendidik mereka ya Allah. Ampun dosa-dosa kami, bantulah kami ya Allah dalam mendidik anak-anak dan juga isteri kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan menjadi mata rantai kepada perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi penuh taat ya Allah kepada ajaran-Mu ya Allah. Janganlah anak-anak kami menyeleweng ya Allah. Jangan Kau jauhkan anak-anak kami daripada redha-Mu ya Allah. Kami ya Allah sebagai seorang anak kepada ibu ayah kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami terhadap ibu dan ayah kami ya Allah. Banyaknya salah-salah kami dalam mengurus dan mendidik ya Allah, dalam menjaga ibu ayah kami ya Allah. Terbiar ibu ayah kami di rumah nun di sana ya Allah, tanpa kami hubungi lama ya Allah. Ada di antara kami yang mak ayahnya lama telah meninggal dunia. Lama kami tak hantar doa-doa kepada mak ayah kami ya Allah. Apalah nasib mak ayah kami di dalam alam barzah sana ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ringanlah azab kubur pada ibu dan ayah kami ya Allah. Masukkan mereka di dalam syurga-Mu ya Allah. Kami yang berdatangan ini semua bakal-bakal jenazah ya Allah. Kami semua akan meninggal dunia ya Allah. Matikan kami semua dalam husnul khatimah ya Allah. Kami tahu azab kubur itu pedih ya Allah. Sakaratul maut itu sakit ya Allah. Api neraka-Mu itu panas ya Allah. Kami tidak sanggup ya Allah untuk menghadapi ya Allah. Maka ya Allah, bantulah kami ya Allah, agar kami itu selamat daripada segala siksaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, apabila kami meninggal dunia nanti, sudilah anak-anak kami ya Allah, uruskan jenazah kami, mandikan kami ya Allah, kafankan kami, salatkan kami, iringi kami ke perkuburan dan bawa kami perlahan-lahan ke liang lahat. Seterusnya ya Allah ya Rahman Rahim, langkah demi langkah anak-anak kami ya Allah, jangan ditinggalkan kami seorang-seorang dalam kubur ya Allah. Ya Allah, adalah kiranya anak-anak kami ya Allah sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, masa semakin berlalu ya Allah, hari demi hari ya Allah, umur kami semakin singkat dan semakin hampir dengan kematian ya Allah. Ya Allah, jangan lalaikan kami,
Jangan kau sibukkan kami dengan dunia yang kami akan tinggalkan, ya Allah. Rumah-rumah kami akan tinggalkan. Tanah-tanah kami akan tinggalkan. Kenderaan-kenderaan kami semua akan kami tinggalkan. Hanya bekalan-bekalan yang ikhlas, hanya bekalan-bekalan yang jujur, hanya bekalan-bekalan ini, ya Allah, yang akan kami bawa, ya Allah. Apalah bekalan yang kami nak bawa nanti, ya Allah, sekiranya kami dipadamkan mata kami, dipadamkan umur kami, dimatikan kami pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, ya Rahman Rahim. Kami yang berdatangan ini sekiranya ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami, ya Allah. Kami yang ada jodoh-jodoh yang belum sampai, sampaikan jodoh kami, ya Allah. Kami ada yang belum menerima zuriat, beri zuriat pada kami, ya Allah. Kami ada zuriat, beri zuriat kami salih dan salihah, ya Allah. Kami yang ada sakit, sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami ada masalah keluarga dan kewangan, ya Allah, jauhkan kami daripada cerai-berai, ya Allah. Jauhkan kami daripada, ya Allah, masalah kekeluargaan, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Ampun dosa-dosa kami. Matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah. Kelemahan atas diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.